Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Alhamdulillah, kita rafa'kan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan kita, yang mengumpulkan kita dalam majlis ilmu, yang telah memberikan kekuatan dan kesihatan untuk hadir dalam majlis ini, dan kita merasa bersyukur kepada Allah dengan adanya majlis yang begini. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, seterusnya kekuatan untuk beramal dan istiqamah dalam siri amalan. Yang paling penting, amalan kita diterima oleh Allah dan beratkan timbangan kita di mizan hasanat kita dan mempermudahkan bagi kita jalan ke syurga, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Kita masuk balik dalam surah kita baca, yang kita baca dalam juzuk ke-29 surah Al-Insan, yang mana tuan-tuan dan puan-puan, kaedah yang kita pelajari tafsir yang paling penting ialah kita beriman dengan ayat Allah tanpa ragu-ragu. Itu pertama, yakin, kita gembira, kita nak membaca ayat Allah, kita nak dengar apa yang arahan Allah berikan kepada kita untuk ditaati dan apa yang dilarang untuk dijauhi. Khabar syurga kita beriman, khabar neraka kita beriman. Kena ada dalam perasaan kita ni, terutamanya bila Al-Quran dibaca. Itu pasal para sahabat dia akan diam untuk mendengar apa yang Allah ceritakan, Allah khabarkan kepada kita. Baik, dengan keimanan itulah penentu segala-galanya. Kalau ayat Al-Quran kita baca macam baca puisi biasa saja tak guna, dia tidak berfungsi sebagaimana yang dikehendaki. Al-Quran mesti diimani, kemudian cuba kita menghafal atau membacanya, kemudian kita cuba beramal. Itu peringkat-peringkat yang perlu dilalui. Kalau sekadar membaca tanpa memahami, dia tidak mendatangkan kesan. Walaupun ada pahala, tetapi tidak mendatangkan kesan, kerana Al-Quran diturunkan untuk petunjuk, untuk kita mengambil dia sebagai pegangan perjalanan kita di muka bumi. Jadi oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, ya, Al-Quran adalah satu perkara yang amat penting. Namun keimanan kita perlu belajar dulu. Ya, seperti mana yang dikatakan, yang dicatatkan dalam kitab Syu'batul Iman oleh Imam Al-Baihaqi, qaul daripada Ibnu Umar ataupun Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, apabila dia mengatakan, ta'allamna imana qabla nata'allam al-Quran. Kami mempelajari keimanan dulu. Iman perlu dipelajari. Ya, iman tidak perlu khuruj keluar, ataupun iman tak perlu macam mana, ya. Iman mesti dipelajari. Dan dipelajari iman ini seperti mana yang Rasulullah Allah katakan dalam surah Al-Baqarah, fa in amanu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw. Jika mereka itu beriman seperti mana kamu Muhammad dan kamu para sahabat beriman, mereka akan mendapat petunjuk. Fa in tawallaw fa innamahum fi syiqaq. Jika mereka berpaling, maka mereka dalam keadaan hancur ataupun akan terlari daripada manhaj yang benar. Oleh kerana itu, tuan-tuan dan perempuan, iman satu perkara yang besar. Iman bukan perkara akal. Iman adalah perkara membenarkan risalah Allah, membenarkan risalah Rasulullah. Apabila dikatakan Al-Quran as-sam'u wa ta'ah, apabila dikatakan Al-Hadis as-sam'u wa ta'ah, beriman kami dan kita patuh mengikut arahan-arahannya, tanpa banyak bicara, tanpa banyak mentakwilkan. Ini dia iman, keyakinan yang mutlak, dan mesti difahami mengikut generasi yang awal, 3 generasi yang terbaik. Dia tidak boleh beriman mengikut hawa nafsu kita. Kita beriman seperti mana yang diceritakan oleh Allah, begitulah kita. Rasulullah diberikan, maka kita beriman seperti mana yang Rasulullah diberikan. Okey? Kita tidak ada pilihan dalam masalah iman. Kita tak boleh nak kata-kata begini beriman. Okey, misalnya kita beriman dengan Allah, nak adakan falsafah-falsafah sebagai keimanan kita, tak boleh. Ya.
atau aku rasa tak boleh. Begitu juga dengan beriman hari akhirat, dunia menjelang kiamat, dia tidak boleh menggunakan akal. Beriman dengan kewujudan Dajjal, kewujudan Ya'juj wa Ma'juj, turunnya Isa, semua kena beriman dahulu cara 3 kurun yang terbaik. Rasulullah adalah contoh yang terbaik. Para sahabat adalah contoh yang terbaik. Dia tidak boleh guna akal dalam membicarakan berkaitan dengan iman. Tuan-tuan dan puan-puan, berbahaya. Perjalanan kita kalau tidak dilengkapkan di akhir zaman ini dengan keimanan yang dimiliki oleh para sahabat radhiyallahu anhum, mereka itu telah mendapat pengiktirafan dari Allah, maka kita ambil cara kita sendiri, ya, dengan ilmu alat kita pun tak ada ilmu lah katakan. Kita ni tak ada ilmu, jangan bicaralah. Ya, memang tak ada ilmu. Kurang. Kalau para ustaz pun kita masih lagi mengatakan kurang. Ini kan pula orang awam, ya, nak katakan apa, ya? Memang kita ini di alam kejahilan lagi. Kekurangan. Subhanallah. Tiba-tiba kita membicarakan persoalan ghaib seperti dunia menjelang kiamat dengan akal-akal kita. Tuan-tuan dan perempuan, akan kolaps kita di tempat yang malang sekali. Keimanan kita akan lari daripada manhaj yang betul. Saya takut, kita takut. Minta lindung kepada Allah, minta lindung kepada Allah, Allah bagi petunjuk pada kita dan semuanya supaya berada di atas jalan yang mustaqim, ya, jalan yang mengikut panduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sentiasa bersiap siaga dalam menghadapi apa-apa juga yang akan menjadi fitnah di akhir zaman. Ya, berbahaya. Kemunculan peristiwa di akhir zaman ini akan menguji keimanan kita, ya, menguji keimanan kita sampai kita tak tahu kedudukan kita yang sebenar. Kita sangka kita masih lagi di atas jalan yang benar, tetapi sayang, Rasulullah mengatakan kalangan manusia ada yang menyangkakan bahawa mereka terselamat dari Dajjal, tetapi mereka berada dengan kelompok Dajjal dah. Kita takut, minta lindung kepada Allah, ya. Baik, jadi kita sambung balik dalam surah Al-Insan, yang mana kita berada pada ayat yang ke-19 sekarang. Ya, kita telah membicarakan di antara mata air syurga yang disebutkan dalam surah ini, ainam fiha tusamma sabila, dan mata air di antara mata air syurga itu namanya adalah salsabil. Okey. Kemudian Allah berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yatufu 'alaihim wildanun mukhalladuna idza ra'aitahum hasibtahum lu'lu'an mansura. Wa idza ra'aita thamma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Aliyahum thiyabu sundusin khudrun wa istabraq wa hullu asawira min fiddatin wa saqahum rabbuhum syaraban tahura. Inna hadha kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura. Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka mutiara yang bertaburan. Dan apabila kamu melihat di sana, yakni syurga, nescaya kamu akan melihat berbagai-bagai macam kenikmatan dan kerajaan yang amat besar. Mereka memakai pakaian sutera halus yang hijau dan sutera tebal, dan dipakaikan kepada mereka gelang berbuat dari perak, dan Tuhan memberikan kepada mereka minuman yang bersih. Sesungguhnya ini adalah balasan untukmu, dan usahamu adalah disyukuri, yakni diberi balasan. Baik. Allah mengatakan di dalam ayat ini bahawa diceritakan apa yang berlaku di dalam syurga sana.
Ini di antara balaghah ataupun kehebatan Allah menceritakan apa yang akan berlaku. Ya, satu benda yang menarik, apa yang akan berlaku dan confirm benda ni berlaku. Ya, macam kita nak cerita apa yang akan berlaku, hanya kita membuat strategi perancangan, okey, untuk akan datang begini, tetapi bab kata pepatah yang dirancang kadang-kadang apa? Kita merancang, Allah menetapkan. Rancang-rancang tak jadi. Okay? Kita boleh terangkan dengan teori-teori yang kita bagi, kadang-kadang menarik. Tapi apabila nak dipraktikalkan, dia tak mampu. Tetapi ingat, tuan-tuan dan puan-puan, bila Allah khabarkan di dalam Al-Quran berita-berita persoalan yang akan datang, persoalan ghaib yang akan datang seperti kisah neraka, kisah syurga, kisah berada di mahsyar, ya, maka digambarkan dalam Al-Quran, maka ianya akan berlaku sebegitu. Ya, bahkan ada yang kita tak tahu, memang ianya akan berlaku, confirm berlaku. Allah tak menceritakan teori, Allah menceritakan apa yang akan berlaku. Terpulang kepada kita, kita dah tahu benda tu akan berlaku, kita langgar juga. Itu salah siapa? Salah kita. Ya, tahu dah jalan tu jam, nun sana ada aksiden, tengok Google Map tu, oh ada aksiden, kan? Terpulang kepada kita, dia bagi cadang jalan lain, kita tak nak terus juga. Okey, maka itu salah kita. Oleh kerana itu dalam bab-bab persoalan yang ghaib yang akan datang ini, Allah dah bentangkan sebentang-bentangnya. Kita nak salahkan Allah balik lepas tu, ya, kita ingkar, kita lawan, maka lepas tu kita nak salahkan Allah, mustahil. Ya, mustahil. Baik, jadi di sini Allah ceritakan. Ayat yang berikutnya, ayat yang ke-19, wa yatufu. Okey. Maksudnya, wa yatufu alaihim wildanum mukhalladuna idza ra'aitahum hasibatahum lu'lu'an manthura. Okey. Dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Apabila kamu melihat mereka, kamu akan mengira mereka mutiara yang bertaburan. Ibnu Katsir mengatakan, anak-anak dan pelayan-pelayan ini adalah satu kelompok yang lain daripada bidadari syurga. Ya, subhanallah, Allah bagikan keistimewaan bagi ahli syurga ni begitu banyak. Ya, pelayan-pelayan yang dikatakan berbentuk seperti kanak-kanak, pelayan-pelayan syurga yang kita lihat seperti mutiara. Maksudnya di sini, apabila kita melihat mutiara tu, cantiknya kan, kita tengok cantik, bila dia bertabur pun still cantik. Ya, mutiara ni kalau bertabur kita cantik, dan kita begitu semangat untuk kumpulkan dia. Ya, kita tak bagi dia pergi jauh, kita nak tengok kerana cantik. Tu dia yang digambarkan. Bagaimana mutiara itu digambarkan, kanak-kanak ini seperti mutiara. Wallahu alam, hanya Allah yang mengetahui apa yang akan diberikan ilham kepada kita melihat dalam keadaan yang begitu. Tetapi cantik. Ya, cantik. Budak-budak kalau kita tengok pun memang cantik, comel. Ya, baik. Jadi kita lihat di sini Allah berfirman, ya, wa yatufu alaihim, dan mereka dikelilingi oleh pelayan-pelayan muda yang tetap muda. Ya, bukan pelayan tua yang tak ada gigi tu nak melayan. Kita pun tak suka kalau makan pergi kedai tom yam yang layannya orang tua. Ya, itu wallahu alam lah. Ya. Kalau wildan tu agak umur antara berapa? Oh, wildan kalau ikutkan kanak-kanak syurga, wallahu alam perinciannya, ya, dia ada kalimah yang disebut gulam, wildan, sibyan. Okey, berapa umur dia, tetapi dikategorikan kanak-kanak. Nanti saya refer balik, ya. Ya, maaf. Oh, rijal yang Rijal tu yang dah besar. Kalau wildan macam kecil-kecil tu, yang Abu Muaz bawa tu wildan lah tu, kanak-kanak. Ya, Abu Muaz bukan wildan. Abu Muaz ajuz, orang tua. Okey, baik. Jadi ahli syurga Allah gambarkan, ya, tuan-tuan dan puan-puan, subhanallah, mudah-mudahan kita dijadikan sebagai ahli syurga, amin ya rabbal alamin. Dia dijadikan dalam keadaan cantik,
kecantikan itu diberi misal kecantikan Adam, kecantikan Yusuf, yang dikatakan separuh kecantikan Adam. Ini menunjukkan kesempurnaan makhluk. Kecantikan adalah seperti Nabi Adam. Kalau kisah Nabi Yusuf tu sampai memotong tangan, ya, dilihatkan kecantikannya, asyik, ya, dalam istilah bahasa Arab asyik, dia jadi termenung tengok Allah cantiknya. Ya, kalau kita macam saya berdiri ni belum tentu, ya, yang ada selesa, ada yang tak selesa, ada yang nak muntah tengok kan. Kenapa? Kerana keadaan kita yang kurang, segala-galanya kurang. Tetapi kecantikan Adam, kalau kecantikan Yusuf, potong tangan, ya, luka tangan pun tak terasa apa-apa, ini kan pula kecantikan Adam. Dan ini adalah gambaran kepada ahli syurga. Ahli syurga begitu kedudukannya, kecantikannya cukup dahsyat. Walaupun pada masa ini kita kat Malaysia, kat di bumi ni muka kita ni toya je kan. Tak selera pun, tak berapa minat orang tengok. Tetapi ingat, kedudukan kita, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah, maka diangkatkan masuk je syurga, confirm kita di antara orang yang paling cantik. Ya. Berarti kita ini sama dengan taraf orang-orang ahli syurga yang cantik-cantik seperti bidadari. Wanita-wanita kena faham, bila mereka berada di dalam syurga, mereka mengatasi kecantikan bidadari. Hebat. Ya, janji mereka itu adalah orang yang soleh. Oleh kerana tu kecantikan mereka itu, apabila Rasulullah yang mengatakan bahawa sayyidatul ahlul jannah, sayyidatul ahlil jannah, ya, disebutkan ketua-ketua wanita di kalangan ahli syurga. Ya, Khadijahnya, Asyah, Maryam, ya, mereka ini disebutkan sebagai ketua ahli syurga. Maksudnya kecantikan dan kehebatan mereka. Okey, maka oleh kerana itu kedudukan mereka memang cantik. Apa juga di dalam syurga semuanya cantik, nikmat, semuanya begitu. Sehingga kan pelayan pun nampak begitu cantik. Maka di sini kita lihat Ibnu Katsir mengatakan mukhalladun, yang tetap muda, yakni tetap pada satu keadaan, tidak berubah-ubah, dan umur mereka pun tidak bertambah. Ada yang menafsirkan bahawa mereka mengenakan anting-anting di telinga mereka. Penafsiran ini hanya mengungkap makna kemudahan dengan menyebut anting di telinga mereka, kerana anak kecil lah yang cocok menggunakannya, bukan orang dewasa. Ini satu misalan perumpamaan. Maksud kanak-kanak, ya, memang cantiklah tabiat dia, cuma digambarkan dalam bentuk pemakaian. Kemudian Allah mengatakan idza ra'aitahum hasibatahum lu'lu'an mansura. Apabila kamu melihat mereka, kamu mengira mereka mutiara yang bertaburan, yakni bertebaran pelayan para penghuni syurga. Ini kerana jumlah mereka yang sangat banyak, dengan wajah yang cerah, kulit yang putih, serta pakaian dan perhiasan yang indah. Dengan demikian kalian akan menganggap mereka mutiara yang bertebaran. Tidak ada perumpamaan yang lebih indah dari perumpamaan ini, dan tidak ada pemandangan yang lebih indah dari mutiara yang bertebaran di tempat yang baik. Satu gambaran yang Allah bagikan, ya, satu gambaran yang Allah bagikan untuk difahami dengan cara yang begitu. Mutiara adalah satu benda yang terlalu istimewa di antara perhiasan yang istimewa. Bila digambarkan begitu, orang-orang yang memahami kedudukan mutiara menghargai kecantikan yang Allah akan tunjukkan di dalam syurga. Kemudian Allah mengatakan wa idza ra'aita thamma ra'aita na'ima wa mulkan kabira. Dan apabila kamu melihat wahai Muhammad di sana, thamma di sana, yakni di syurga, yang penuh dengan kenikmatan, keluasan, ketinggian, kegembiraan serta kesenangan yang berada di dalamnya. Maksudnya syurga ini confirm tidak ada tak baik, semuanya baik. Tidak ada memenatkan, semua menyelesaikan. Tidak ada yang bagi kita yang berhadapan di dunia ni masalah, tak ada di sana. Sana bukan tempat masalah. Sana adalah tempat kesenangan, tempat kita santailah duduk di sana dan ini bergembira. Kemudian apabila Rasul Allah mengatakan, bila kamu melihat, nescaya kamu akan melihat berbagai kenikmatan dan kerajaan yang besar.
Ya, saya nak terang pun tak tahu macam mana nak katakan dalam firman Allah, hanya boleh beriman sahaja. Ya, kaedah kita beriman kehebatan dan kenikmatan yang begitu dahsyat. Nak terangkan memang tak mampu untuk kita terangkan. Cuma bila Allah mengatakan begitu, saya beriman satu kerajaan yang besar nun di sana. Dan bila saya membicarakan satu kerajaan yang besar, kita tengok pada ayat Quran bagaimana malaikat-malaikat itu yang terbang ke langit dalam secepat kilat. Kemudian kita melihat malaikat yang mengelilingi Ar-Rash Ar-Rahman, ya, dengan kehebatan mereka tersendiri. Lepas tu kita melihat dengan gambaran-gambaran syurga yang begitu dahsyat. Tak tahu bagaimana nak terangkan, hanya iman yang mampu untuk membicarakan. Telah diriwayatkan secara sahih di dalam As-Sahih bahawa Allah berfirman kepada orang yang terakhir keluar dari neraka. Ya. Di dalam kisah ini, ahli syurga dan ahli neraka pada sebelum selesainya urusan ahli syurga dan neraka ni, kita ni Allah berikan satu kehidupan di sana akan mati. Tidak akan mati. Di mana kehidupan di sana tidak akan mati, bagaimana kehidupan itu boleh berlaku? Allah matikan kita pada urusan kita di dunia. Semua kita ni akan mati. Bila? Wallahu alam. Ya, tak boleh dinafikan. Ya, hanya menunggu masa je. Bila nyawa kita dicabut, roh kita dicabut, kematian itu akan itu satu benda yang menarik, ya. Sukar untuk difahami, ya, tetapi kematian itu adalah satu makhluk yang Allah jadikan. Bila cabut roh, kematian itulah yang macam mana nak sebut, ya, kematian itulah yang menjadikan diri kita ni dah tak bernyawa di dunia, tapi bersama roh tu tetap ada. Kematian tu akan bersama roh kita. Kemudian bila sampai di alam roh tu, alam barzakh, dah keadaan yang begitu, sampai di mahsyar, ya, kita masih lagi kematian bersama kita. Ya, masih lagi kematian bersama kita. Cuma apabila ahli syurga dah penuh dah masuk semua, sehingga kan walaupun iman sebesar zarrah pun akan dikeluarkan daripada neraka, maka dimasukkan ke dalam syurga. Okey? Dan ahli neraka dimasukkan ke dalam neraka. Maka ahli syurga dimasukkan ke dalam syurga, ahli neraka dah tak ada dah. Hatta dalam hadis ini menceritakan orang yang terakhir akan masuk ke dalam syurga. Ya, hadis ni panjang, cuma diringkaskan oleh Ibnu Katsir dalam bab ini. Kita lihat apabila Allah katakan, ya, selepas dia diseksa dan dimasukkan ke dalam sungai hayat kehidupan balik, dia tumbuh balik, yang dikatakan banduan neraka ni, ya, maka dikatakan kepada dia, ya, panjang ceritanya, kita ringkaskan, maka masuklah kamu ke dalam syurga. Ya Allah, dia kata syurga dah penuh, kan? Syurga penuh ke? Syurga tidak penuh, ya, kerana syurga terbentang luas, neraka penuh, ya. Allah kata pergi, masuk, ya, masuk, pergi je, masuk. Dia kata dah penuh. Lepas tu dalam hadis yang panjang tu menceritakan akhirnya dikatakan kepada dia, ya, sesungguhnya innalaka mithla dunya wa asyrata amthaliha, sesungguhnya untukmu seperti di dunia 10 kali lipat darinya. Berarti nikmat syurga ni untuk orang yang paling rendah, nikmat 10 kali lipat nikmat di dunia. Kita pun nak kira macam mana? Pasal nikmat dunia kita pun dapat ala kadar je, bukan nikmat pun, ya. Rupanya ada nikmat dunia hanya Allah yang mengetahui, tetapi kalikan dengan 10. Kalau seorang raja ataupun orang yang kaya raya tu memiliki kenikmatan itu, kali dengan 10. Ya. Berarti dahsyat nikmat itu. Orang yang paling lambat sekali masuk syurga, paling bawah sekali. Maksudnya orang yang paling rendah. Pertama kita katakan na'udzubillah, minta lindung pada Allah jangan kita termasuk golongan ini. Ya, na'udzubillah. Kita nak orang yang awal, yang masuk syurga dahulu, itu yang kita nak, ya. Tapi Allah nak menceritakan di sini akan berlaku peristiwa ini di mana golongan-golongan ini ditawarkan syurga dengan 10 kali lipat. Bahkan mereka masih lagi tak percaya. Ya, dia masih lagi dia tak percaya,
Ya, dia kata, ya Allah, jangan kamu mempermainkan kami, kan? Subhanallah. Allah bukan begitu. Allah kata, ya, inilah kamu, balasan kamu. Bila dia masuk syurga tu, dia kata orang lain tak dapat seperti mana kami dapat. Hanya dia orang yang paling last. Ya, sedangkan dia orang yang paling last masuk syurga mengatakan orang lain tak dapat seperti mana kami dapat nikmat syurga. Subhanallah, ya. Begitu sekali. Baik. Kemudian kita lihat pakaian ahli syurga yang diceritakan oleh Allah. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, aliyahum thiyabu sundusin khudrun wa istabraqa. Mereka memakai pakaian sutera halus yang hijau dan sutera yang tebal. Yakni pakaian penghuni syurga adalah sutera yang diantaranya adalah halus, iaitu jenis bernilai tinggi seperti baju, dan lain dikenakan di badan. Ada juga tebal berkilauan yang dipakai di bahagian luar. Ini satu perumpamaan orang yang memakai pakaian yang istimewa lah, pakaian dalam dan pakaian luar. Tapi hakikatnya hanya Allah yang mengetahui bagaimana pakaian ahli syurga yang dikatakan sutera as-sundus yang halus dan sutera al-istibraq yang tebal. Tetapi semuanya itu adalah istimewa bagi ahli syurga. Ya. Dan dilarangkan kepada kita orang lelaki memakai pakaian sutera di muka bumi kalau kita nakkan memakai pakaian sutera di akhirat sana. Ya, oleh kerana itu bagi kita ada usul kita dalam bab berpakaian. Masih lagi ada adab kita, bukan boleh pakai semua pakaian sesuka hati kita. Kena jaga. Kalau kita nakkan pakaian yang istimewa di dalam syurga, maka tak payahlah. Kadang-kadang kita ni pakai juga, terutamanya kalau majlis-majlis besar, macam baju apa? Baju, orang kata baju apa? Baju batik. Kadang-kadang batik tu sutera, kan? Ada orang buat batik sutera, maka elakkanlah. Kita kata elakkanlah. Tetapi kaum perempuan tidak ada halangan. Ya, sutera lelaki dihalang, perempuan tidak ada halangan. Perak lelaki dihalang, perempuan tidak ada halangan. Lelaki tidak dihalang. Ya, emas lelaki dihalang, perempuan tidak ada halangan. Tetapi dalam emas kita dah terangkan pinggan, mangkuk itu diharamkan lelaki dan perempuan. Okey, itu sama-sama kita tak boleh. Kemudian Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa hullu asawira min fiddatin wa wasaqahum rabbuhum syaraban tahura, dan dipakaikan kepada mereka gelang terbuat dari perak. Ini adalah sifat orang yang patuh dan taat. Adapun muqarrabun, orang yang terdekat, maka sebagaimana yang disebutkan oleh Allah dalam firman-Nya dalam surah Fatir, yuhallawna fiha min asawira min dhahabin wa lu'lu'an wa libasuhum fiha harir. Mereka diberikan perhiasan dengan gelang-gelang dari emas dan dengan mutiara, dan pakaian mereka itu adalah sutera. Ini gambaran ahli syurga. Khalas, gambaran ahli syurga tidak menjadi masalah. Ya, siapa yang dibagi dan siapa kedudukannya tinggi, tetapi al-muqarrabun, orang yang rapat dengan Allah, maka istimewa dia lebih, tak dinafikan. Orang yang paling baik kedudukannya lebih. Yang terpilih itu 4 orang. Apa dia? Minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin. 4 kategori ini adalah orang yang terbaik di sisi Allah. Ya, kita cubalah dapat. Yang satu tu memang tak boleh, tetapi kita boleh dapat, ya, as-siddiqin wasyuhada wassalihin. Boleh kita dapatkan, berusaha. Ya, kerana Allah dah berikan gambaran yang terbaik untuk orang-orang ini. Kemudian Ibnu Katsir mengatakan ketika Allah menyebut pelengkap lahiriah, iaitu sutera dan perhiasan, maka setelahnya Allah berfirman, wasaqahum rabbuhum syaraban tahura, dan Tuhan mereka, Rabb mereka, memberikan kepada mereka minuman yang bersih, yakni menyucikan batin mereka dari kedengkian, dendam, kebencian, keburukan dan semua akhlak tercela. Ini sebagaimana yang kami riwayatkan dari Amirul Mukminin Ali radhiyallahu anhu. Dia berkata, apabila penghuni syurga tiba di pintu syurga, di sana mereka akan menemukan 2 mata air, seolah-olah mereka diilhami untuk itu.
maka mereka pun minum dari salah satu sehingga Allah menghilangkan segala yang tidak baik yang ada di dalam perut mereka. Kemudian mereka mandi dari mata air yang lain, maka keindahan nikmat syurga mengalir pada diri mereka. Allah mengkhabarkan tentang keadaan lahiriah dan keindahan batin mereka. Ya, seperti mana yang ditafsirkan dalam surah dalam tafsir Al-Qurtubi. Ya, cuma nak menceritakan dalam kedudukan ahli syurga istimewa ini di antaranya. Kemudian Allah berfirman, "Inna hadza kana lakum jazaa'an wa kana sa'yukum mashkura." Sesungguhnya ini adalah balasan untukmu dan usahamu adalah disyukuri. Okey. Apa maksud di sini? Ya. Ini adalah kesan amalan kita. Tuan-tuan dan perempuan, amalan kita ni yang kita nampak tidak dinafikan syurga itu dimasuk dengan rahmat Allah. Ya, dengan izin Allah, maka Allah masukkan di kalangan manusia ini dengan izinnya. Bukan dengan amalan kita. Namun begitu Allah telah tetapkan amalan-amalan untuk menjadikan kita sebagai penghuni syurga, maka kita lakukan. Kenapa? Karena Allah telah memberikan jaminan orang yang beramal soleh, tempatnya ataupun kedudukannya akan mendapat syurga dan nikmat-nikmatnya. Orang yang melakukan dosa, maka tempatnya neraka dan keseksaan azab-azabnya. Dia bagikan kita dua perkara, jalan baik dan jalan buruk. Inna hadainahu sabila imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya kami menunjukkan kepada mereka dua jalan, jalan syukur ataupun jalan kufur. Okey? Dua jalan. Kita yang akan buat pilihan. Qad aflaha man zakkaha. Okey, dalam ayat tu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami berikan, ilhamkan kepada manusia ini jalan yang buruk dan jalan yang takwa, fujur dan takwa. Siapa yang nak ambil, itu bergantung pada kita lah. Macam tadi kita katakan, bila dah bagikan petunjuk, terpulang kepada kita, kita yang memilih. Tetapi Allah tak akan biarkan kita begitu. Bila dikatakan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, Allah katakan lepas tu, qad aflaha man zakkaha. Beruntunglah orang yang mengambil jalan membersihkan diri. Tu dia. Terpulang kepada kita sekarang. Bukan terpulang, terpaksa kita ambil jalan ini untuk kita selamatkan. Allah bagi tahu lagi, wa qad khaba man dassaha. Dan rugilah bagi mereka yang merosakkan jalan yang baik ini, diambil jalan yang tak baik. Okey. Jadi, bila kita melihat ayat ini, Allah menceritakan kepada kita tentang sesungguhnya ini adalah balasan untukmu kerana taat akan arahan aku. Ya. Maka dan usahamu adalah dihargai. Kita bila orang menghargai kerja kita, kita suka tak? Suka. Ya, walaupun kerja kita pun tak seberapa, tapi orang menghargai, appreciatekan kita punya kerja. Ui, sukanya kita. Ya, hanya buat cekodok aja. Ya, tapi dihargainya, subhanallah, terangkat kita. Ini kan pula amalan kita di dunia dihargai. Sedangkan kalau, kenapa hadis menceritakan, kalau ditunjukkan nikmat-nikmat Allah kepada kita, apa yang kita lakukan tidak ada apa-apa nilainya. Ya, macam mana seorang ibu punya kehebatan tu, kalau nak tunjuk baktinya ibu, yang sampai Ibnu Umar katakan kepada lelaki yang telah bawa maknya pada musim haji, didukungnya dari tempat yang jauh tu, ya, dibawa tu, pikul mak dia waktu haji. Kita sekarang senang dah, tak payah pikul dah, ya, senang sangat-sangat. Hotel pun nun depan Masjidil Haram je, ya, tengok aja, tak payah balik dah, tengok pun dah cukup, dah selesa. Okey, ini nak pikul, dah pikul tu bawa tawafnya ke Arafah, ke Mina, ke Muzdalifah, ke Mina, pergi, la ilaha illallah, banyak.
lalu dikatakan, adakah aku telah membalaskan apa yang disebutkan dalam Al-Quran tentang kesusahan seorang ibu tu mengandung tu? Apa Ibnu Umar kata? 1 detik kesakitan ibu yang nak melahirkan kamu tu, dia sakit ya. Ya, ada sakit. Ya, kita tahu ke? Orang lelaki mana tahu? Kan orang perempuan tahu ya, kan? Detik apa dia? Denyutan. Ya, sakit tu masih lagi belum kamu membalasnya. Masya-Allah. Dah tawaf, dah pusing begitu banyak, tak dibalaskannya. Ya, masih lagi belum membalas seperti mana yang dia melahirkan kamu. Kenapa kita melahirkan, seorang ibu nak melahirkan anak untuk hidup. Kadang-kadang kita ni ya melayan mak ayah kita sementara nak mati je. Kadang-kadang sampai terkeluar kata, bilalah nak mati orang tua ni kan. Nauzubillah kalau sampai begitu. Cuma nak bercerita begitu sekali. Itu baru dalam bab antara kita dengan manusia. Ini kan pula nikmat Allah yang bagi kepada kita, tidak ada tolok bandingnya. Maka oleh kerana itu dihargai dengan apa yang kamu kerja tu. Subhanallah, satu nilai yang besar. Kemudian Allah mengatakan, Inna nahnu nazzalna alaikal qur'ana tanzila fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum athiman aw kafura واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu, wahai Muhammad, dengan beransur-ansur. Maka bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketetapan Rabbmu, dan janganlah kamu ikuti orang-orang yang berdosa dan orang-orang yang kafir di antara mereka. Dan sebutlah nama Rabbmu pada waktu pagi dan petang, dan pada sebahagian dari malam. Maka sujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada bahagian panjang di malam hari. Okey. Allah berfirman menjelaskan tentang nikmatnya kepada Rasulnya dalam bentuk Al-Quran, di mana Allah mengatakan fasbir li hukmi rabbika. Ya, sebentar. Ibnu Katsir terus masuk dalam bab ini, namun ayat yang sebelum itu, ya, di mana Allah mengatakan inna nahnu nazzalna alaikal qur'ana tanzila, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran kepadamu, wahai Muhammad, dengan beransur-ansur. Okey, ini di antara perkara yang menarik tentang Al-Quran yang Allah turunkan. Yang mana dia turunkan pada awalnya di Lauh Mahfuz. Ya, yang ditetapkan dalam Lauh Mahfuz diturunkan di Baitul Izzah dalam satu bentuk yang sekaliarung atau sekaligus. Ya. Kemudian dari Baitul Izzah itu maka turunlah ayat-ayat Al-Quran mengikut keadaan ataupun suatu masa. Ya, itu hanya yang menjadi perbahasan para ulama, sehingga kan ahli-ahli golongan Mu'tazilah dia menjadi pening dalam bab itu. Ya, dalam bab ini kita senang beriman saja, jangan banyak bicara. Dan Quran yang turun yang dikatakan maksud sekaligus itu di Baitul Izzah itu yang disebutkan dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Okey, pada bulan Ramadan yang diturunkan, pada malam Lailatul Qadar diturunkan. Okey, itu di antara Al-Quran yang diturunkan berperingkat-peringkat. Ya, bagaimana kita beriman saja habis cerita. Dan ianya adalah wahyu yang mana bila Al-Quran itu diturunkan, kita kena pegang elok-elok, beriman dan yakin dan menjaganya sebaik yang mungkin. Okey. Kemudian Allah mengatakan fasbir li hukmi rabbika, maka bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketetapan Rabbmu, yakni sebagaimana kami telah memuliakan dengan firman-Nya, maka bersabarlah dalam menerima qada dan qadar. Ketahuilah Allah akan menjalankan meneliti urusanmu dengan
penataan yang baik. Okey. Baik. Dalam ayat ini apabila Allah mengatakan fasbir li hukmi rabbika, hendaklah kamu sabar dalam mentaati hukum Allah. Jadi Allah mengarahkan kita mengikut arahannya. Allah mengarahkan kita mengikut ketetapannya, maka bersabar. Kerana mentaati akan arahan Allah bukan senang. Nak mengikut arahan Allah bukan senang. Allah uji kita dalam ketaatan dan dengan ujian yang lain juga. Ya, Allah bagikan kita hawa nafsu. Kita bukan malaikat yang diberikan taat sepanjang masa. Kalau kita malaikat tak menjadi masalah. Taat, maka taat. Tetapi sekarang kita ni adalah makhluk yang ditaklifkan dan dibagikan akal fikiran, dibagikan hawa nafsu. Maka ada pertembungan antara ketaatan dan kemaksiatan. Kita akan melakukan baik, kita akan melakukan buruk. Disebabkan ada dalam jiwa kita nafsu. Ketaatan ada, nafsu pun ada. Malaikat pun ada, syaitan pun ada. Ataupun haiwan punya tabiat pun ada dalam diri kita. Oleh kerana itu, sebabkan sifat ini, maka Rasulullah mengatakan kullu bani Adam khatta'un wa khaira khatta'in tawwabun. Sesungguhnya semua anak Adam ini akan melakukan kesilapan. Maka sebaik-baik orang yang melakukan kesilapan ialah orang yang bertaubat. Mengisyaratkan kepada kita, kita manusia ini akan melakukan kesilapan. Tak kira Nabi Adam ada melakukan kesilapan. Ada. Ya, dalam peristiwa waktu di mahsyar nanti yang menceritakan syafa'atul uzma. Ya, kita tak tahu nak ke mana nak pergi, lalu dikatakan pergi jumpa tok nenek kita tu Adam AS, minta dia syafaatkan kita dilepaskan siksaan di mahsyar. Ingat ya, waktu kita berhimpun tu dah menjadi siksaan kita di mahsyar. Itu belum lagi berjalan. Itu waktu sebelum kita dipanggil mengikut hisab penyerahan kitab. Belum. Permulaan tu. Bila dikatakan kepada Adam, ya, tolonglah kami. Adam katakan aku malu kerana aku pun ada kesalahan. Para nabi pun melakukan kesalahan. Tetapi kena lapik tu, mereka maksum. Okey, kesalahan mereka itu tidak menyebabkan mereka berdosa. Ya, pengajaran, tetapi mereka itu maksum. Maksum berarti mereka terselamat daripada dosa. Namun kesalahan itu sebagai peringatan kepada mereka. Okey. Maka Nabi Adam pun menceritakan apa yang dia laku. Sudah tentu kita tahu tentang kesilapan dia. Lalu dikatakan pergilah kamu berjumpa dengan Nabi Nuh AS. Dia adalah Rasul yang pertama. Ya, maka kita pun pergi bertemu dengan Nabi Nuh AS. Maka meminta kepadanya untuk memberi syafaat. Dan Nabi Nuh pun mengatakan bahawa dia pun bersalah. Ada kesalahan. Ada kan kesalahan dia. Maka bila dikatakan ada kesalahan dia, dia katakan pergilah kamu berjumpa dengan Nabi Ibrahim. Ini semua nabi-nabi yang bentuk ulul azmi. Ya, ulul azmi. Ulul azmi yang dikatakan orang yang sabar dalam siri, sabar dalam urusan dakwah yang begitu kuat. Mantap. Okey. Maka apabila kita berjumpa dengan Nabi Ibrahim, kita minta syafaat kepada dia, lalu Nabi Ibrahim mengatakan apa dia? Aku pun ada dosa dengan Allah. Aku malu dengan Allah. Ya, subhanallah, para nabi malu dengan Allah. Kita tak malu. Kita buat dosa, terang, tak terang, kita buat dosa, kita tak malu. Wallahu alam, berhati-hati je lah. Itu yang boleh kita katakan. Kita akan mati dan kita akan bertemu dengan Allah. Okey, baik. Jadi Nabi ini katakan aku malu, ya. Nabi Ibrahim kata aku malu dengan Allah. Maka pergilah kamu kepada Musa. Okey, sekarang kita tengok Adam, Nuh, Musa, Ibrahim, sekarang Musa, ya. Maka pergilah kita kepada Nabi Musa dan meminta syafaat kepadanya. Lalu Nabi Musa mengatakan aku pun ada kesalahan, aku malu kepada Allah, ya. Subhanallah, Nabi Musa. Subhanallah, akhirnya dia kata pergilah kamu kepada Isa. Semua nabi-nabi ni mempunyai kelebihan dia. Ya, kalau Ibrahim dipanggil Khalilullah. Khalilullah, kekasih Allah. Kalau Musa, Kalimullah, orang yang berbicara dengan Allah. Kalau Isa, Ruhullah, yang Allah bagi ruh kepada dia, keistimewaan untuk dia
hidup ataupun lahir tanpa ayahnya. Okey, baik. Jadi pergilah kita kepada Nabi Isa alaihissalam, maka kita minta syafaat kepadanya. Nabi Isa pun kata yang sama, aku malu kepada Allah dan aku tidak layak untuk memberi syafaat, meminta syafaat. Dan akhirnya dia bertemu dengan, dia kata pergilah kepada Nabi akhir zaman yang mempunyai keistimewaan yang disebutkan. Lalu kita pergi bertemu dengan Rasulullah SAW. Dan disitulah Rasulullah SAW yang dikatakan syafa'atul uzma. Syafa'atul uzma ini adalah satu syafaat di mahsyar yang memudahkan semua perjalanan kita di mahsyar nanti. Ya, bermula dia sujud. Dalam hadis itu menceritakan dia bersujud dan membaca seperti mana yang diarahkan. Nampak tak? Para Nabi sampai kat sana pun mengikut arahan Allah. Kita kat sini je yang tak ikut arahan Allah. Ya, na'udzubillah min zalik. Dan Allah mengatakan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, irfa', ya, angkat kepala kamu, sal, minta, nu'tih, kami akan bagi. Ya, kami akan bagi. Minta aja. Kamu nak syafaat, kami akan beri syafaat. Di situlah bermula syafaatul uzma. Perjalanan kita di mahsyar akan berterusan. Cuma nak menceritakan bahawa semua perkara itu menceritakan tentang, ya, kelemahan-kelemahan manusia yang ada kesalahan. Cuma bersabar. Kita ini bila kita memikul amanah yang Allah bagikan, kita kena bersabarlah. Ya, terutamanya kita ni ghuraba di akhir zaman, orang yang memikul Al-Quran dan As-Sunnah di akhir zaman, tentangan-tentangan terlalu dahsyat. Memang dahsyat. Pasal semua bertopingkan dengan Islam. Orang sunnah pun berpecah. Ya, membawa fahaman khawarij. Asalnya mereka nak ikut sunnah tapi akhirnya jadi khawarij. Asalnya nak ikut sunnah tetapi akhirnya terpesong kepada ikut hawa nafsu. Berbahaya. Tuan-tuan dan perempuan, minta Allah sabatkan kita. Allah bagi petunjuk kepada mereka dan Allah berikan kita kebaikan supaya mengikut manhaj 3 kurun yang terbaik. Saya ingatkan, penafsiran berita akhir zaman ini jangan tinggalkan 3 generasi yang terbaik. Rasulullah memahami benda-benda yang bakal berlaku ni. Ya, memahami benda-benda yang bakal berlaku di akhir zaman. Kenapa kita tinggalkan, kita guna akal kita untuk membicarakan peristiwa akhir zaman? Berbahaya. Berbahaya. Kenapa? Kita takut penafsiran itu akan lari. Saya nasihat kepada sahabat-sahabat supaya beristiqamah dalam bersama ulama-ulama yang besar seperti ulama di tanah Arab Saudi. Yakni mereka di kalangan Majlis Fatwa Arab Saudi. InsyaAllah kalau Majlis Fatwa tu, saya merasakan kekuatan tu memang dahsyat. Ya, kerana macam kami, rujukan kami adalah mereka, ulama-ulama di tanah Arab sana. Ya, orang Malaysia ni bagi kami ustaz lah, syekh, ustaz biasa je. Tetapi rujukan kami adalah nun di sana. Jangan, bukan kita katakan apa, kalau kaedah kita mengambil orang yang bawah ini, penafsiran mereka akan menjadi mengikut akal. Ya, berhati-hati. Jadi bila kita mengambil orang yang tinggi seperti Lujnah Daim tu, ulama Saudi punya majlis fatwa, mereka masya-Allah bukan seorang yang berbicara, ya, ramai yang berbicara, ulama yang berbicara. Bila ulama yang berbicara, lain cara berbicaranya. Ya, subhanallah. Hatta qadiyah Palestin yang ada sekarang ni, kita dengar apa yang mereka cakap. Kita dengar elok-elok. Jangan ikut hawa nafsu kita. Apa juga acara-acara kita, terutamanya di akhir zaman ini, ya, jangan guna akal dalam membicarakan peristiwa-peristiwa. Berbahaya. Berbahaya. Tuan-tuan dan perempuan, ya, walaupun kita ditahzir dan berbagai-bagai ucapan yang mengatakan kepada kita, ya, namun kita mengatakan bersabar. Allah katakan fasbir li hukmi rabbika. Ya, bersabar dengan apa yang mereka nak cakap, cakaplah. Kaedah kita, bila kita berkata hak, tidak gentar dengan perkataan-perkataan orang lain. Ingat itu, ya. Kerana itu asas. Apa Rasulullah kata? La tazalu ta'ifatum min ummati zahirin 'alal haq. La yadurruhum man khazalahum hatta ya'tiyal amrullah. Akan berterusan di kalangan umat aku yang akan menegakkan kebenaran. Berterusan. Dan dia dimiliki oleh orang sunnah sahaja. La yadurruhum man khazalahum. Tidak ada apa-apa yang boleh memudaratkan mereka
hatta ya'tiyal amrullah, sehingga datang keputusan Allah, menang ataupun syahid. Maka bersabar. Kalau kita rasakan kita ni pemikul amanah Allah, maka bersabar. Orang nak kata, biarkan kata. Orang nak cakap apa, biarkan mereka berbicara. Ya. Fa'arid 'anil jahilin, tinggalkan orang yang jahil ini. Kalau kalimah yang kita ni, orang yang jahil, orang yang bodoh-bodoh ini. Ya, biarkan mereka berbicara ikut hawa nafsu mereka. Ya, kerana mereka akan dipertanggungjawabkan di depan Allah nanti. Kita teruskan istiqamah kita, menyampaikan. Nak ikut, tak nak ikut, antara kamu dengan Allah. Okey, penting tu. Bukan senang ni, pertarungan sengit. Kerana apa? Pertarungan antara hak dan batil. Orang yang berada di atas manhaj sunnah pun boleh terlari. Kita tak boleh nafikan, itu kehidupan. Namun kita mengatakan mudah-mudahan Allah bagi petunjuk. Ini akhlak kita, yang mudah-mudahan Allah bagi petunjuk. Allah bagi petunjuk supaya mereka mengikut jalan yang lurus kembali. Dan kita minta Allah supaya memberi petunjuk kepada kita untuk istiqamah dan berterusan dengan mendapat ilmu yang bermanfaat. Baik, fasbir li hukmi rabbika. Allah katakan, wala tuti' minhum asiman. Wala tuti' minhum asiman au kafura. Janganlah, maka bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketetapan Rabbmu, dan janganlah kamu ikut orang-orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka. Tak payah ikut. Kita ada pendirian kita. Kita ada pendirian kita dalam membawa risalah tauhid. Tapi itulah usul kita, jangan lari, jangan tinggal para ulama sunnah, terutamanya ulama-ulama di bumi Saudi itu. Saya nasihat sangat-sangat. Kerana kita dah tak nampak dah, tak ada idea dah masyarakat kita kalau ambil selain daripada mereka tu. Takut. Ya, takut terjebak. Okey, dalam perkara yang berbahaya. Kemudian Allah mengatakan, fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum asiman aw kafura wadhkur isma rabbika bukratan wa asila. Maka bersabarlah kamu untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu, dan janganlah kamu ikuti orang yang berdosa dan orang yang kafir di antara mereka, dan sebutlah namamu pada waktu, dan sebutlah nama Rabbmu pada waktu pagi dan di waktu petang. Okey, bila dikatakan ayat ni wazkurisma rabbika bukratan wa asila, yakni pada awal pagi yang disebut berkaitan dengan zikir pagi. Asila petang, berzikir petang. Ya, kita baca tak zikir pagi petang? Itu adalah perkara yang amat penting kita kena baca. Ya, kerana dia adalah pertama pemeliharaan kita dari gangguan jin, syaitan. Kemudian dia menambahkan siri amalan-amalan yang terbaik. Zikir pagi dan petang ini tanda kita mengingati Allah. Cuma menjadi perbahasan waktu zikir pagi dan petang. Ya, kalau mengikut Syekh Saleh Fauzan berkaitan dengan zikir pagi ini, kalau kita nak baca, mungkin kita bangun awal pagi kan, dekat-dekat subuh tu dah boleh mula dah. Maksudnya dah 5 minit sebelum subuh tu dah boleh baca zikir pagi. Dan akhir lewatnya dikatakan akhir waktu duha. Ya, kalau akhir waktu duha pukul berapa? Ya, mungkin dalam 12.30, 12.45 begitu kedudukannya. Itu pendapatlah. Dan kalau waktu asar pula, ya, bermula dah nak masuk asar tu dah boleh dah. Dan sampai tengah malam. Okey, itu dia diberikan laluan kalau mengikut Syekh Saleh Fauzan lah, ya, berkaitan dengan zikir pagi dan petang. Berarti kelapangan tu penuh, ya. Cuma cari masa. Dan zikir pagi petang tidak semestinya kita duduk di atas tikar sembahyang. Sambil drive pun kita boleh baca zikir, sambil nak pergi kerja, sambil memasak pun boleh baca zikir. Tapi kadang-kadang terganggulah, terlupa, berapa aku dah baca ni kan. Okay. Saya agak tertarik bila kita duduk dalam kereta tu, kadang-kadang kita buat apa? Tak ada apa, baca zikir pagi petang. Dan kebanyakan kalau saya duduk dalam kereta, saya akan habiskan. Saya teringat zikir pagi petang, saya habiskan. Ya, dalam kereta mudah bagi saya. Ya, kerana ialah urusan kerja tu banyak berkaitan dengan kereta. Kita keluar awal pagi tu dah mula.
kita habiskan zikir-zikir pagi dan petang. Tapi baca. Jangan biarkan. Kerana ini adalah amalan-amalan yang dilakukan oleh para Nabi. Ya, jangan kita tinggalkan. Itu antara hubungan kita dengan Allah. Di antaranya zikir pagi petang. Tak lama pun. Kalau ikutkan kita baca bermula daripada Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ataupun baca daripada ayat kursi itu, rasanya memang tak lama. Dalam 20 minit tak sampai kita dah boleh habis. 15 minit macam tu dah boleh habis. Ya. Kemudian kalau kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir 100 kali tu. Ya, tak sampai 10 minit kita boleh habis. 8 minit begitu kita dah boleh habis. Kalau subhanallah wa bihamdih tu 2 minit 15 second tu kita boleh habis. Berarti simple. Ya, boleh kita baca dalam keadaan yang simple sangat-sangat. Jangan tinggalkan zikir pagi dan petang. Kerana itu adalah hubungan kita dengan Allah yang mana arahan Allah dalam Al-Quran, wadhkurisma rabbika bukratan wa asila, maka mengingatilah Allah ya pada waktu pagi dan waktu petang. Bahkan kalau kita lihat di dalam ayat-ayat yang berkaitan dengan Nabi Zakaria, ya, yang mana Allah katakan kepada Nabi Zakaria, bacalah zikir pagi dan petang, ia merupakan amalan soleh kita. Banyak kerja kita nak kena baca, nak kena hafal, nak kena baca zikir pagi petang, lagi nak tambah zikir kita sendiri pula tu, maksudnya nak tambah sebagai amalan yang Allah bagi jalan terpulang kat kita. Misalan, ya, kita nakkan syurga Allah, mahligai dalam tu, apa di antara zikir yang boleh kita baca? Ya, selain daripada sembahyang sunat 12 rakaat, apa lagi? Baca qul huwallah 10 kali. Simple. 10 kali qul huwallah boleh mendapat satu mahligai di dalam syurga. Nak jadi anak soleh, doa tak mak dan ayah kita? Doa walaupun sekali. Ya Allah maghfir lahuma, ya Allah ampunkan dosa mak ayahku. Itu je kita ucapkan, kita dikategorikan anak yang soleh. Subhanallah, simple. Kenapa kita tak nak berdoa, ya, untuk mak dan ayah kita? Jadi benda-benda yang begitu kita kena buat, ya. Bahkan saya cuba jadikan ianya zikir harian kita. Berdoa, apa lagi, berdoa untuk mak dan ayah kerana nak jadi anak yang soleh, nakkan mahligai dalam syurga. Okey, jadi kita cuba dalam bab-bab yang begini kita jadikan zikir itu sebahagian daripada kehidupan kita, dan insya-Allah mudah-mudahan dengan adanya zikir pagi dan petang itu boleh membersihkan diri kita dan menjadikan kita orang yang terpilih di akhir zaman ini sebagai pengikut setia agama yang lurus ini. Wallahu a'lam bissawab. Yang baik itu dari Allah dan salah silap daripada saya sendiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tak, memang disebutkan dalam Al-Quran. Dalam surah apa ya? Sebentar. Ulul azmi minar rusul yang disebutkan dalam Al-Quran tu, ulul azmi minar rusul. Sekejap Okey, al-syakura ulul azmi minar rusul. Surah Al-Ahqaf ayat 35. Surah Al-Ahqaf surah yang ke-46. Juzuk 28. Okey, ayat yang ke-35 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusuli wa la tasta'jil lahum. Okey, tu dia. Ka'annahum yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbathu illa sa'atan min nahar balaghum fahal yuhlaku illa alqaumul fasiqun. Maka bersabarlah kamu seperti orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari rasul-rasul yang telah bersabar. Itu dia ulul azmi, maksudnya orang-orang yang mempunyai keteguhan hati dari kalangan rasul telah bersabar. Itu dia ulul azmi. Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Dan disebutkan dalam bab ini, yang disebutkan ulul azmi ini yang dalam hadis tersebut. Ya. Yang menolakkan kecuali Adam, ya, yang lain tu termasuk dalam kategori ulul azmi. Wallahu alam. Okey. Surah Ahqaf ayat 35. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka